contohnya daripada utara, semata-mata nak pergi Genting Highland, nak pergi berjudi. Oh, kita ni lebih pada 2 marhalah, lebih sangat ni, ya. Kita singgah semayang jamak qasar dululah dekat Masjid Genting, ya. Sebelah apa? GPO, Genting Premium Outlet, dari sebelah tu ada masjid bawah. Siap jamak qasar semua, baru kita naik ke atas berjudi, contoh tuan, ya. Apakah sah solat jamak seumpama ini? Tidak. Kerana tujuannya kerana untuk berbuat maksiat, maka solat inilah yang dimaksudkan tidak sah. Itu yang dikatakan oleh mufti. Ada orang petikai, dia kata lebih pandai, nak jadi Tuhan, kata dia. Sedangkan hukum ni dah jelas, ya. Itu telah diputuskan dalam mazhab, telah dibincangkan oleh para fuqaha, bagaimanakah yang dikatakan. Ini bukan kita nak memandai-mandai. Kalau memandai-mandai, itu lain cerita, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nastamiddu bikal minhah wa nastadfi'u bikal mihnah wa nas'aluka al-'ismah كما نستوحبك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وانهج بنا طريقا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. أما بعد. Fadil tuan-tuan imam, bagi pengurusi dan ahli-ahli jurukuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, yang mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangnya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seringkali kita dapati ada di kalangan masyarakat kita, tuan-tuan, dia lupa tujuan dia di atas muka bumi ini, iaitu tunduk patuh titah perintah Allah dan meninggalkan segala tegah dan larang Allah. Ada di kalangan manusia yang bahkan lebih daripada bukan hanya sekadar tidak tunduk patuh pada titah perintah Allah atau meninggalkan segala tegah dan larang Allah, bahkan di kalangan mereka yang mempertikaikan pula penetapan hukum-hukum syarak dalam kehidupan sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi ini. Kita tidak berasa heran kalau yang mempersoalkan itu adalah satu orang yang tidak beragama Islam. Bila mana satu orang yang beragama Islam, tuan-tuan, dia mempertikaikan enactment jenayah syariah ataupun enactment undang-undang syariah ini perkara yang menghairankan kita. Bila mana ada di kalangan manusia ini, ya, yang telah disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, ya, diistimbatkan oleh para alim ulama, para fuqaha,
maka dijadikan sebagai perundangan, ya, dilegasikan sebagai undang-undang atau enactment yang telah diluluskan oleh sidang ataupun Dewan Undangan Negeri dan diperkenankan oleh Bahduli Maha Mulia Sultan. Tiba-tiba ada orang Islam yang mencabar, bahkan ya, mempertikaikan enactment ini, tuan-tuan. Ini perkara yang menghairankan kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hukum telah pun ya, dibincangkan. Kita duduk di zaman ini, alhamdulillah tuan-tuan, kita telah duduk di zaman yang mana hukum hakam telah diistimbatkan dengan begitu meluas berbanding dengan di zaman dulu tuan. Ulama telah dapat melihat pandangan-pandangan para fuqaha di peringkat awal yang terdahulu, yang telah mereka berbincang, mereka muzakarah dan sebagainya, masing-masing mengeluarkan pandangan dengan penuh tulus ikhlas. Ulama-ulama dulu tuan-tuan, ya, dia tidak ada kepentingan, ya, mereka mengeluarkan pandangan hukum betul-betul kerana Allah dan Rasulnya, sehingga dapatlah kita pada hari ini mengamalkan apa yang telah diistimbatkan, apatah lagi yang telah dihimpunkan. Kita dalam negara, konteks negara kita ini tuan-tuan, kita berfiqahkan dengan fiqh mazhab Syafi'i, fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dalam pada masa yang sama tuan-tuan, kita ya, juga meraihkan pandangan dan juga pendapat dalam mazhab-mazhab yang lain, terutama mazhab yang tiga lagi, ya, Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Jadi perkara ini adalah perkara yang telah ditetapkan di dalam, ataupun perkara yang telah diputuskan sebagai hukum, sumber hukum dalam mazhab. Baru-baru ni tuan-tuan, lagi pelik, ada orang yang mempertikaikan pandangan mufti wilayah Dr. Luqman tuan-tuan, tentang isu tidak sah sembahyang jamak dan qasar bagi orang yang bermusafir kerana nak menonton konsert Coldplay, tuan-tuan. Jadi ada orang mempertikaikan, ya, dia kata, ya, mana ada manusia, dia mempertikaikan, dia mengatakan pandangan mufti itu sebagai, ya, lebih daripada Tuhan nak menentukan sah batal solat seseorang. Tuan-tuan, dalam fiqh telah dibincangkan tentang batal ataupun sah dalam sesuatu ibadah, ya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kentut dalam solat, jelas bunyinya, bahkan diiringi dengan bahu, itu memang tak ada siapa pertikaikan. Takkan nak kata boleh jadi sah kot gamanya. Tak ada tuan-tuan, jelas. Setelah itu telah diputuskan. Bila keluar daripada salah satu daripada dua jalan, itu telah ditetapkan oleh fiqh, membatalkan wuduk. Bila mana batal wuduk, maka tidak sah solat bagi solat yang tidak ada wuduk. Sama juga dalam konteks musafir. Bagi seorang musafir adalah bagi mereka itu rukhsah yang telah diberikan dalam agama, bagi, ya, mana dia boleh menjamak dan mengqasarkan solatnya. Tetapi dalam kategori musafir yang macam mana? Musafir ialah bukan kepada musafir yang kepada ke arah maksiat, ya. Kalau pakat memang dah datang daripada contohnya daripada utara, semata-mata nak pergi Genting Highland, nak pergi berjudi, oh kita ni lebih pada dua marhalah lebih sangat ni, ya. Kita singgah semayang jamak qasar dululah dekat Masjid Genting, ya. Sebelah GPO, Genting Premium Outlet, ya. Dari sebelah tu ada masjid bawah. Siap jamak qasar semua, baru kita naik ke atas berjudi, contoh tuan-tuan, ya. Apakah sah solat jamak seumpama ini? Tidak. Kerana tujuannya kerana untuk berbuat maksiat, maka solat inilah yang dimaksudkan tidak sah. Itu yang dikatakan oleh mufti. Ada orang pertikai, dia kata lebih pandai, ya, nak jadi Tuhan, kata dia. Sedangkan hukum ni dah jelas, ya. Itu telah diputuskan dalam mazhab, telah dibincangkan oleh para fuqaha, bagaimanakah yang dikatakan. Ini bukan kita nak memandai-mandai. Kalau memandai-mandai, itu lain cerita tuan-tuan. Semua ini telah dibincangkan. Apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan solat?
apakah perkara yang dibenarkan bagi seorang musafir ataupun apakah hak-hak kelayakan bagi seorang musafir menunaikan solat qasar dan juga jamak. Ini kalau tak cukup dua marhalah tuan-tuan. Sekarang Pahang telah pun mengguna pakai yang terkini ialah jarak 81 km menepati syarat cukup dikatakan sebagai dua marhalah. Maknanya dah membolehkan seseorang itu menjamak dan juga isu jamak tak masalah tuan-tuan ya. Kita bermukim pun kita boleh jamak. Contoh hujan lebat ya, gitu kita boleh jamak tapi jamak tamam. Maknanya dijamakkan maghrib isyak contohnya musim hujan kita dah berhadapan tuan-tuan. Jadi bolehkan jamak maghrib 3 rakaat bersama dengan 4 rakaat isyak. Tapi tak boleh qasar. Qasar ini syaratnya mesti 2 marhalah. Musafir yang 2 marhalah dan lebih. Ulama bersalam pendapat tentang menetapkan jarak 2 marhalah itu. Ya. Kalau dulu kita pakai dalam pandangan mazhab kita 89 atau 81. Ya. Masa tu Pahang kita pakai 89 lagi, ada yang pakai 91. Jadi orang kata berkawan gaya boleh berselisih pendapat. Kerana tuan-tuan selisih pendapat ini berlaku disebabkan nak convert balik istilah 2 marhalah itu. Jauh mana yang dimaksudkan 2 marhalah? Sebab zaman dulu bukannya sistemnya kilometer. Ya. Bahkan yang dikatakan 2 marhalah itu ialah 2 kali singgah bermalam. Yang ini yang dikhilafkan di kalangan para fuqaha. Yang dikatakan perjalanan yang 2 kali singgah bermalam itu jauhnya mana? Ini dikatakan maka itulah dikatakan 2 marhalah itu, maka berbeza pandangan. Ada mengatakan 81 sudah memadai. Ada dalam fiqh manhaji mazhab Syafi'i ada 2 pandangan, 81 dan juga 89 tuan-tuan. Dulu kita pakai 89 kebanyakannya. Tapi sekarang ini Johor pun dah pakai 81, Pahang 81, Kedah lagi awal pakai 81 km. Ya. Mana sekarang ni tuan-tuan Kuantan ke Maran dah cukup syarat lah. Kalau sebelum ni Maran tak cukup tuan-tuan ya. Dia kena lajak sikit sampai ke Tajau tu mungkin barangkali boleh ya. Cukupkan untuk mengkasar, untuk jamak tadi timbul isu tuan-tuan ya. Sebab jamak dia tidak tertakluk kepada jarak. Qasar ini dia tertakluk kepada jarak. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Sebab itu benda ini telah ditetapkan, telah digariskan dalam fiqh. Ya, bagaimanakah syarat-syarat yang dikatakan sah bagi seorang itu untuk menjamak solatnya. Kalau perginya musafir itu kerana semata-mata nak nengok terkinja-kinja, nengok Coldplay ke penyanyi, kumpulan penyanyi yang cenderung kepada LGBTQ, tuan-tuan ya. Maka jelas di situ maksiat, maka tidak layak baginya untuk jamak, untuk qasarkan solatnya. Apakah dia wajib sembahyang? Wajib sembahyang. Sembahyang tetap wajib tuan-tuan. Tapi dia tak dapat rukhsah qasar. Itu yang dimaksudkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu dalam masyarakat kita tuan-tuan ada orang yang belagak cerdiknya tanpa dia mengaji fiqh ataupun tanpa dia merujuk kepada para alim ulama. Sama juga macam isu raya dulu tuan-tuan. Ya. Tiba-tiba nampak anak bulan di Labuan masa itu. 2 tahun lepas tak silap saya. Ya. Ada orang komplain, apa pasal berumur begitu, kelang kabut kita orang nak raya. Ya. Dah tiba-tiba ada setengah tempat tu tengah tarawih. Oh, raya besok, berhenti sembahyang tarawih tuan-tuan. Ya. Dia belah Sabah tentu dah sebab dia lebih awal tuan-tuan. Ya. Tiba-tiba penyimpan mau besar je raja, maklum, besok raya. Besok raya. Ada orang marah, menyusahkan. Cuba beritahu orang awal seminggu sebelum ke. Dia kata. Dia ingat anak bulan tu boleh tengok seminggu sebelum ke maknya. Sebab syarat kita, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kerana kamu nampak anak bulan dan berayalah kamu kerana kamu nampak anak bulan. Mana bila nampak anak bulan, beralihlah bulan baru. Itu maksudnya kita sekarang nak nampak anak bulan. Nampak 6 bulan beralih bulan baru. Tak nampak 6 bulan tak beralih bulan baru. Cukupkan 30 hari dalam sebulan. Itu di fiqh. Bukan boleh main teka-teka beritahu seminggu lebih awal ke apa, tak boleh tuan-tuan. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam perihal ini sebagai ahli masyarakat terutama awam ya, orang awam ni tuan-tuan, adalah sesuatu perkara yang kita rasa kurang jelas, rujuklah, bertanyalah. Ya, kita ada institusi agama
di negeri kita, ya, kita ada jabatan mufti, kita ada jabatan agama, kita ada pejabat kadi dan sebagainya. Rujuk, jangan pakai ikut logik kepala otak kita sendiri, tuan-tuan. Jadi benda ini telah pun diistimbatkan, telah dibincangkan oleh para fuqaha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi berbalik kita, tuan-tuan, dalam pengajian kita, alhamdulillah bertemu sekali lagi kita dalam kuliah tafsir kita surah An-Nazi'at. Kita masih lagi membincangkan ibrah dan juga hukum hakam di sebalik surah An-Nazi'at ayat 1 hingga 14. Masih lagi menyentuh tentang perihal hari kiamat. Saya tadi, tuan-tuan, sampai masjid terperasan ada apa, kita pada kita punya TV dia tulis, akhirat itu dunia itu nyata. Sekarang ni dunia adalah nyata, memang kita duduk di dunia. Akhirat itu cerita. Kita harus cerita tentang akhirat. Bila kita mati, tuan-tuan, nanti, ya, maka berubah. Akhirat itu nyata, dunia itu tinggal cerita. Tinggal cerita dah, kita dah tak duduk di dunia dah meninggal dunia. Nama pun tinggal dunia. Kita dah tinggal dunia. Jadi dunia itu tinggal cerita dan akhirat jelas nyata. Maka kita dah berpindah ke alam barzakh itu yang merupakan gerbang kepada alam akhirat, tuan-tuan. Sebab itu alhamdulillah Allah berikan kepada kita akidah yang kukuh. Kita mengimani tentang perihal hari akhirat dan kita jadikan dunia ini sebagai, ya, platform kepada kita, sebagai satu wadah untuk kita bergerak menuju ke negeri akhirat dengan berbekalkan dengan amalan yang dituntut dalam agama. Di sana ada amalan-amalan yang diwajibkan, yang difardukan, yang diwajibkan, ada yang diharuskan, ada yang disunatkan, ya? Ada yang menjadi istihbab, disukai, ada yang dilarang, ada yang dimakruhkan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi pada hari kiamat yang menggerunkan itu, bumi dan bukit bergegar dan berbalak-balik. Ini diikuti oleh langit yang terbelah dan berterabur. Ar-Rajifah ialah bumi dan Ar-Radifah ialah langit. Namun begitu ada pendapat lain mengatakan Ar-Rajifah itu ialah tiupan yang pertama dan Ar-Radifah satu jim, satu dal. Bunyi seakan-akan Radifah dengan Rajifah. Tuan-tuan, jangan pula dapat anak kembar buat nama sedap juga buat nama ni. Siapa nama anak kembar tu? Radifah seorang, Rajifah seorang. Jadi salah satu tu lebih dahulu, salah satu tu kemudian, ya. Jadi Rajifah itu ialah tiupan sangkakala yang pertama. Esok kalau anak kuat menjerit, jangan marah. Nama pun sangkakala, tuan-tuan ni. Radifah itu ialah tiupan sangkakala yang kedua. Selain daripada itu juga sebahagian mufassirin mengatakan Ar-Rajifah itu ialah bumi, Ar-Radifah itu ialah langit. Tetapi pendapat pertama ini agak jelas. Kata Mujahid, Ar-Radifah ialah ketika langit terpecah, terbelah, bumi terhayun dan bukit bukau juga terhayun dan terhentak menjadi satu. Seterusnya, hati-hati orang kafir yang meninggal dunia bukan dalam agama Islam menjadi takut dan gementar. Tuan-tuan, ini isu disebut kafir kan, baru-baru ni jadi isu dalam masyarakat, tuan-tuan, bincang dalam parlimen lagi, tuan-tuan. Di setiap agama, tuan-tuan, kalau kita tengok semua ada istilah dia, ya. Bagi orang yang tidak menangani agama mereka itu, mereka gelarkan yang lain daripada mereka itu sebagai kafir, tapi dalam istilah yang berbeza-beza, tapi makna merujuk sama, ya, dirujuk kepada makna yang sama. Orang Yahudi menganggap orang Islam itu sebagai kafir, ya, maknanya tidak beriman dengan akidah mereka. Jadi kita begitu juga, tuan-tuan, orang yang tidak memeluk agama Islam, maka Islam telah meletakkan kalimah yang sesuai bagi mereka ialah kafir. Jadi janganlah jadi dipolemikkan istilah kafir itu, ya. Dia tidak membawa makna yang kata orang, kita pun tak panggil, oh kafir mari sini. Kita panggil, tuan-tuan, itu cuma istilah bagi mereka yang tidak berakidah dengan akidah Islam, maka
faulaika humul kafirun. Allah sebut dalam Al-Quran mereka itu adalah golongan orang-orang yang kafir. Bermakna apa tuan-tuan? Mereka ini tidak menerima pengiktirafan bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi gambaran akhirat kelak, orang-orang kafir yang meninggal dunia bukan dalam agama Islam menjadi takut dan gemetar. Mereka menundukkan pandangan dengan penuh kehinaan lantaran dahsyatnya peristiwa yang sedang mereka hadapi. Sebab itu tuan-tuan, sebagai para mufassirin menggambarkan manusia yang akan bakal melihat hari kiamat nanti adalah ketika itu daripada kalangan mereka yang tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bermakna tuan-tuan, orang-orang yang beriman masa itu dah tak ada dah atas muka bumi. Yang tinggal hanya mereka yang kufur, yang kafir, yang tidak beriman, yang mana menolak akan kebenaran ataupun kenyataan berlakunya akhirat itu, berlakunya kiamat itu. Dan ketika itulah mereka menyaksikan bagaimana yang dikatakan, yang mereka nafikan, yang mereka tolak, yang mereka memperolok-olokkan, mereka mempermain-mainkan. Logik ke ada kiamat lah itulah ini, tuan-tuan. Dan mereka akan menyaksikan tentang akan bagaimana berlakunya kiamat pada ketika itu lantaran penghinaan ataupun mereka memperolok-olokkan tentang kesahihan kebenaran hari kiamat. Maka mereka saksikan ketika itu. Orang yang beriman telah dimatikan. Mana mereka telah, bahkan dikatakan pada ketika di mana tidak ada lagi azan dikumandangkan atas muka bumi ini, maka saat itu akan berlakulah kiamat. Tuan-tuan, jadi kita alhamdulillah ya tuan-tuan, masih ada lagi orang mengumandangkan azan di muka bumi ini ya. Bahkan kadang-kadang kita tambah lagi dalam telefon kita pun bunyi azan ya. Cuma kadang kita risau TV pun tak pernah bunyi dah sekarang tuan-tuan azan ya. Kalau dulu ada sampai waktu azan. Cuma sekarang ni boleh jadi dalam radio masih lagi menyiarkan azan tuan-tuan. Tapi yang penting ni ya, yang penting ni yang real ni. Nak ceritakan yang itu semua rakaman belaka. Ya, yang real ni, yang diazankan oleh seorang muazzin. Tuan-tuan. Ya. Jadi selagi mana ada lagi orang melakukan azan atas muka bumi ini, insya-Allah tuan-tuan ya, mana belum lagi kita menghampiri kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang-orang kafir musyrikin secara pasti telah membuktikan bahawa mereka engkar kejadian hari kebangkitan ini, yang mana perkara ini dijelaskan melalui 3 kenyataan. Apabila dikatakan kepada mereka kamu akan dibangkitkan, mereka terus mengingkarinya. Dengan penuh keheranan mereka berkata, apakah kami akan kembali hidup selepas mati sama seperti kehidupan kami dahulu? Kami tidak fikir bahawa kami akan dikembalikan sebagaimana dahulu setelah tulang belulang kami repuk, hancur, berkecai. Jadi mereka ikut logik tuan-tuan. Ada katanya mereka mengukur berdasarkan logik akal. Kalau dah hancur berkecai tu, bagi mereka dah tak ada dah. Jadi boleh ke nak hidup balik, kata dia. Ini mereka mempertikaikan. Bahkan mereka memperolok-olokkan. Ada pula boleh hidup balik. Ya, dah tulang dah hancur, tulang belulang dah hancur, berkecai, berterabur semua sekali. Mana nak kutip sesa, kata dia. Dia mempertikaikan. Sedangkan ya, sains mengkaji, tuan-tuan, rupanya manusia ini dalam keadaan tulang dah hancur itu, tapi setiap rangka ni dia ada satu lagi, iaitu tulang sulbi, tuan-tuan. Yang duduk ujung sekali dekat punggung kita tu, hak tu lah yang kalau biasa kalau pemindahan kubur-kubur tu yang lain sudah hancur, hak tu masih ada lagi. Jumpa tulang tu kita selesai dah tu. Kerana itulah dia adalah barcode kita, tuan-tuan. Barcode untuk inilah mewakili kita. Bila mana ada benda tu, kita akan dikembalikan nanti, insya-Allah, tuan-tuan. Tapi kuasa peringkat kemampuan manusia tak semuanya jumpa, tuan-tuan ya. Tak semestinya juga. Tapi itulah dia realiti bahawasanya yang dikatakan barcode kita tuan-tuan, yang mewakili diri kita sekurang-kurangnya itulah dia sulbi itu nanti. Tulang itu dikatakan tidak dia tidak mudah hancur ataupun reput tuan-tuan.
Mereka melanjutkan lagi sikap sinis. Sindiran mereka tentang perkara itu dengan berkata kebangkitan yang disebutkan itu merupakan satu khayalan, bohong, dusta belaka. Itu yang kata tadi di awal tadi tuan, dunia sekarang ni adalah nyata. Ya. Akhirat hanya sekadar cerita. Sebab kita cerita baru tuan-tuan. Sebab kita tak merasai akhirat itu lagi. Belum lagi kita masuk ke alam akhirat. Tapi setelah kita mati nanti, barulah kita sedar bahawasanya dunia itu tinggal cerita sahaja. Yang kita sedang melihat sekarang ialah akhirat itu benar-benar nyata. Masa itulah, ketika itulah tuan-tuan, bagaimana seseorang itu dilayan di alam barzakh, itu menggambarkan bagaimanakah dia bakal dilayan di alam akhirat nanti. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, banyak perkara yang memperjelaskan kepada kita bagaimana cara kita hidup di dunia ini bakal menunjukkan bagaimana cara kita mati nanti tuan-tuan. Iman atau kufur, husnul khatimah ke su'ul khatimah. Bagaimana cara kita mati itu akan menentukan bagaimana cara kita dilayan di dalam barzakh nanti. Ya, sama ada dilayan dengan baik, ya, ditemani oleh amal-amal saleh, solat teman kita, puasa teman kita, zakat teman kita, Al-Quran menjadi, ya, peneman kita dalam kubur, zikir-zikir menjadi peneman kita dalam kubur. Ya, Nabi kata apa? Ya, yatba'ul mayyitu salasah, jenazah ini, si mati ini akan diikut ke kubur akan 3 perkara. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun, 2 akan balik semula, 1 akan tinggal bersama dengan si mati. Apa dia? Yang pertama, yarji'u ahluhu wa maluhu, ahli keluarganya akan balik, hartanya juga akan balik. Kata Nabi SAW, wa yabqa amaluh, yang tinggal bersama dengan si mati ialah amalan dia. Barulah tahu pun masa ketika itu, solat akan teman kita, puasa akan teman kita, zakat akan teman kita, Al-Quran yang selalu kita baca akan teman kita, zikir yang selalu kita basahkan lidah kita dengan menyebut-nyebutnya akan teman kita tuan-tuan, sedekah akan teman kita, apa lagi tuan-tuan. Jadi segala amal-amal baik ini dia akan teman kita dalam kubur nanti. Makanya kita tidak kesorangan. Jadi kalau nak cari kawan tuan-tuan di alam barzakh, beramallah. Itu cerita dia. Beramallah dengan sebaik-baik amalan. Barulah tuan-tuan, kita dalam kubur nanti kita nampak pada mata kasar kita memang seorang lah masuk tuan-tuan, ya. Tapi pada hakikatnya teman-teman kita yang setia tadi, dia akan tunggu kita. Apa dia? Solat tunggu kita, ya, puasa. Sebab itu bila Nabi gambarkan dalam hadis Bukhari, tentang jenazah yang diusung oleh orang ramai, ya, in kanat salihah, kalau jenazah itu jenazah orang yang baik, kata Nabi SAW, qalat, dia akan berkata kepada mereka yang mengusungnya, qaddimuni, wahai orang ramai, segeralah bawa aku ke kubur. Dia nak cepat tuan-tuan masuk ke kubur. Sebab apa? Taman-taman syurga senang menanti dia. Jauh lebih hebat daripada taman yang ada atas muka bumi ni tuan-tuan. Ya? Senang menanti dia di mana? Dalam kubur. Tapi kalau in kanat ghairu salihah, kalau lah jenazah ini jenazah orang yang tak baik, kata Nabi SAW, tidak salih, ya, buat kerosakan atas muka bumi, melakukan kezaliman, buat maksiat, ya, apa yang ditegah dibuat, yang disuruh ditinggalkan, maka jenazah ini akan berkata kepada mereka yang mengusungnya, yang nak bawa ke kubur ni, ya wailaha, alangkah celaka kamu wahai jenazah, aina tadhhabuna biha, wahai orang ramai, mana kamu nak bawa jenazah ini? Dia bertanya tuan-tuan, dia terpekik-pekik, sehingga Nabi kata apa? Yasma'u sautahu kulla syai', suaranya didengari oleh setiap makhluk. Sebab kulla syai' mana semua makhluk dengar jeritan pekikan si mati itu, illal insan, melainkan manusia je yang tak dengar tuan-tuan. Nabi kata lau sami'ahu lasa'iqa, nescaya kalau manusia dengar, nescaya manusia akan lari bertempiaran. Sungguhlah tuan-tuan, ya, itu baru betul cerita thriller, ya, baru betul-betul cerita hantu tuan-tuan, ya. Bukan cerita hantu, cerita real, mayat tu tak nak masuk kubur. Tapi kita tak nampak kerana jeritan itu adalah di sebalik barzakh. Kita nampak alam duniawi, macam itulah juga keadaan dia, tuan-tuan. Cuma terkadang itu, kadang-kadang tuan-tuan, ada juga Allah berikan sedikit-sedikit ibrah pengajaran,
di apa, sebagai iktibar kepada orang yang masih hidup, ya, ada halangan dan sebagainya, ya. Sepatutnya lubang tu besar dah, standard dah, tak muat pula masuk, gali sikit lagi, dah ukur, tak muat juga, ya. Dan sebab itu kadang-kadang Allah bagi sedikit ibrah pengajaran, ya. Tiba-tiba molek-molek tak ada hujan, tak ada, tiba air molek keluar buak, jumpa pula mata air dalam lubang kubur. Tuan-tuan, ni realiti sedikit-sedikit yang Allah nak beri pengajaran, ya. Kemudian, ya, dan berbagai-bagai lah situasi, ya. Cabaran, dugaan. Tapi itu secebih sahaja. Realitinya tuan-tuan lagi dahsyat. Sebab itu dua situasi, orang yang beramal dalam hidupnya dengan amal saleh, dia memang nak sangat tuan-tuan pergi ke alam barzakh, kerana itulah gerbang menuju ke negeri akhirat, kerana dia akan dilayan dengan sahabat-sahabatnya yang sentiasa mendampinginya masa dia hidup dulu, solatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, zikirnya, Al-Qurannya dan seumpamanya, tuan-tuan. Kerana dia ditemani oleh, ya, amal-amal ibadah ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dan Allah menolak dakwan itu dan menutup mulut mereka dengan berkata, jangan kamu menyangka untuk mengembalikan kamu kepada kejadian asal itu merupakan satu perkara yang sukar di sisi Allah. Ia tidak lebih dari sekadar satu tiupan sahaja, satu tiupan sangkakala yang kedua, ditiup saja lalu mereka semua pun dikeluarkan daripada perut bumi dan dihimpunkan di atas permukaan bumi akhirat. Dia kata Al-Thawri, Imam Al-Thawri, As-Sahirah itu ialah tanah negeri Syam, ya, yang dihampalkan daripada Palestin sampailah ke Mekah. Ketika itu dihimpunkan, tuan-tuan, ya. Jarak Palestin ke Mekah ni, tuan-tuan, iaitu sekitar hampir 2000 km lah, tuan-tuan, ya. Sebab daripada Palestin ke ke Madinah itu sekitar 1200 km something. Madinah ke Mekah dalam 400 km something, tuan-tuan. Mana dekat-dekat 2000 km lah. Tapi sebab Syam ini ialah dia merangkumi Palestin, Lebanon, Syria. Itu yang dikatakan termasuk Jordan lah. Jordan ni sebenarnya dia adalah dipanggil Sahara Palestin. Dia dulu adalah salah satu daripada padang pasir Palestin. Dan dia juga adalah antara negara-negara lama lah, tuan-tuan, di zaman kerajaan Rom. Dulu mereka ini banyak meninggalkan kesan-kesan peninggalan binaan mereka di bumi Jordan itu sendiri. Sebab itu Jordan dulu dia adalah Syam yang di bawah takluk jajahan Rom, ya. Sehingga kata singgah di Amman, di situ memang banyak monumen kesan-kesan peninggalan kerajaan Rom, sama seperti mana binaannya sebiji, sama macam tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi ke Rom sendiri, di Itali sana, tuan-tuan, sama sebiji, ya. Kenapa? Mereka menggunakan teknologi yang sama dan mungkin barangkali bahan yang sama. Kalau tuan-tuan, saya di satu Roman Theatre tu saya pergi, tuan-tuan. Dia punya Roman Theatre ni dia melengkung separuh. Maknanya kata-kata 60 dia 180 darjah. Melengkung separuh, depan tu pentas. Dia punya kursi tu macam dia bukan kursi tu, ada batu yang disusun bertingkat sampailah ke atas sekali. Duduk atas sekali, tapi bila kita duduk tengah-tengah atas pentas utama depan tu, ya, cakap orang atas sekali boleh dengar, tuan-tuan. Itu teknologi Rom yang tak ada mikrofon tapi cakap orang boleh dengar. Nak kata guna, tuan-tuan, itu teknologi orang dulu, tuan-tuan, ya. Rom punya teknologi. Seni banner itu dia punya besar lengkungan, tuan-tuan, bukan sangat besar daripada sikit daripada masjid, sekali lagi atau separuh lagi daripada masjid. Duduk tengah-tengah bawah tu, tidur atas sekali tu, bawah tu kecil nampak orang. Tapi orang tu cakap, tuan-tuan, satu mana audience semua boleh dengar. Tak ada mikrofon pun, tuan-tuan. Ini dipanggil sistem teknik lantunan bunyi, tuan-tuan, ya. Dengan begitu dia boleh, bunyi itu boleh cukup sampai. Itu Roman Theatre, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi begitulah, ya, ibrah pengajaran yang dapat kita lihat daripada ayat 1 hingga
14 dan kita masuk kepada ayat yang seterusnya, iaitu kisah berkenaan dengan pengajaran yang menakutkan daripada kisah Nabi Musa AS bersama dengan Fir'aun. Ini diceritakan pada surah An-Nazi'at ayat 15 sehinggalah ayat yang ke-26 insya-Allah. Baik. Dalam ayat yang ke-15 ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu Musa. Allah bertanya, apakah sudah sampai kepada kamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah yang suci, iaitu di lembah Tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Taghut ini ialah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah kamu mahu membersihkan diri daripada kesesatan ini? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya kelak. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat, tanda kebesaran Allah yang besar, mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa 'asa, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha untuk menentang Musa. Fahasyara fanada, kemudian dia mengimpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqul ana rabbukumul a'la, maka dia seraya berkata, akulah. Faqala ana rabbukumul a'la, maka dia berkata kepada kaumnya, pembesar-pembesarnya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan orang kata dia adalah Tuhan yang paling agung, yang paling besar, paling tinggi. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, maka Allah menyiksanya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Mana Fir'aun ini menerima dua azab, di dunia dan juga di akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya dalam padah yang menimpa Fir'aun itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau dilihat kaitan ayat-ayat ini berbanding dengan ayat 1 hingga 14 yang telah kita bincang kepada halaqah-halaqah yang lalu, Allah Subhanahu Wa Taala setelah menjelaskan mengenai kesungguhan orang-orang kafir, menafikan kewujudan hari kebangkitan semula dan mempersendakan mereka tentangnya, dan persendaan mereka tentang akhirat itu menerusi kata-kata mereka, kalau kebangkitan itu benar terjadi, maka ia adalah satu kebangkitan yang merugikan. Kata-kata mereka ini menimbulkan satu tekanan perasaan. Jadi Nabi rasa stres, tuan-tuan, rasa tertekan dengan pada jiwa Nabi SAW. Daripada itu Allah bawa kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ketika mana berhadapan dengan Fir'aun. Ya, tuan-tuan, sebab bila Nabi sampai ke dakwah kita ni cerita tentang akhirat, ya ke? Rugilah kami risau. Sebab kami tak beriman dengan awak Muhammad. Ya ke boleh dibangkitkan balik setelah mati ni, tulang-tulang dah hancur berulang ni, apa semua ni? Mereka memperolok-olokkan Nabi, dan Nabi rasa agak tertekan dengan mereka mempermain-mainkan Nabi SAW tentang ajaran Islam ini, tentang hari akhirat ini. Maka Allah SWT datangkan kepada Nabi SAW. Dari itu Allah tampilkan kepada Nabi kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang bersifat taghut itu, di mana Musa AS menanggung kesusahan besar untuk mengajak Fir'aun kepada dakwah Islamiah. Ini sudah tentu melegakan rasa susah hati Nabi SAW apabila berdepan dengan pendustaan daripada kaumnya dan kedegelian mereka untuk menerima dakwahnya. Dalam masa yang sama, dia merupakan satu amaran kepada orang-orang kafir yang mendustakan Nabi SAW
bahawa mereka juga tidak mustahil bakal ditimpa malapetaka sebagaimana yang telah menimpa bangsa yang lebih kuat dan perkasa daripada mereka. Tuan-tuan, bangsa ataupun kaum Firaun ini adalah kaum yang kekuatan mereka ini adalah luar jangka, luar jangkaan maknanya teknologi di zaman itu kita tak tahu macam mana, tuan-tuan. Bagaimana mereka boleh membina piramid itu, dengan batunya itu datangnya daripada Aswan. Aswan ke Kahirah ni, tuan-tuan, jarak lebih pada 1000 km. Batu-batu bongkar batu itu disusun untuk dijadikan sebagai piramid. Dan piramid ini bukanlah besar masjid ni, tuan-tuan, jauh lebih besar. Saya ingat 4 biji masjid ni pun, kalau masjid ni dicantum tentang 4 biji, rasa besar lagi. Besar tak besar. Kalau tuan tengok batu-batu bongkar batu berdiri dekat itu, maknanya kadang-kadang paras sama tinggi dada kita. Tuan-tuan, besar-besar kereta lah, senang-senang cerita. Bagaimana mereka boleh menyusun walaupun batu itu tak sama besar. Kalau kita ada batu bata, tuan-tuan. Batu yang disusun untuk piramid, tuan-tuan, batu tu walaupun tak sama besar, tapi dia disusun sehingga sudut geometri tu saintis mengkaji tepat. Kalau tak tepat dah lama dah robohnya. Tuan-tuan, untuk membina bangunan sebesar itu, berapa ribu tahun dah boleh sampai ke zaman kita. Kita buat bangunan, tuan-tuan, kita rasa zaman kita canggih dah. Baru 2 tahun retak sana, retak sini, bocor sana, bocor sini, macam-macam, tuan-tuan. Zaman kita. Jadi teknologi zaman itu, Masya Allah, kita tidak tahu betapa hebatnya. Setakat mana, tuan-tuan, boleh jadi teknologi yang ada zaman itu telah dimusnahkan bersama dengan kaum Nabi Musa alaihissalam, iaitu pengikut-pengikut Fir'aun itu sendiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, jadi kita insya-Allah, tuan-tuan, pada halaqah yang akan datang kita akan lihat satu persatu tafsiran dan juga ulasan daripada ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-26 daripada surah An-Nazi'at ini, insya-Allah. Setakat itu saja untuk halaqah pada kali ini. Jika diizinkan Allah, kita jumpa lagi pada halaqah-halaqah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dhaif firman saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.